Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada Lima Intan. Okey. Hari ini cikgu akan sambung semula kita punya sesi pembelajaran pada hari, tak ingat hari apa, hari Isnin yang lepas kot kalau tak silap cikgu. Okey, dengan tajuknya hari ini cikgu bersambung balik penyakit yang uh, disebabkan oleh pengambilan nutrien makanan yang salah. Okey, so kita tengok dekat sini kelas, cikgu ada tulis kat sini masalah kesihatan. Yang pertama adalah arteriosklerosis. Okey, sejenis penyakit arteriosklerosis. Okey, macam cikgu dah cakap minggu lepas tu, cikgu lebih suka kalau awak gunakan perkataan arteriosklerosis. Okey, so puncanya oleh pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua, kita akan tengok penyakit diabetes mellitus. So, nama lain untuk penyakit ini adalah kencing manis. Okay. So punca yang menyebabkan kencing manis ni adalah suka mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Okay. Start daripada sekarang lah kalau awak lebih suka makan makanan yang manis, nanti bila awak dah tua, usia 40, 50 ke atas, nanti boleh dapat kencing manis. Okay, apakah kesan penyakit kencing manis ni kepada kita? Satunya, dia boleh menjejaskan kita punya penglihatan. Okay, mata kita boleh jadi kabur. Kesihatan ginjal dan sistem saraf, and then luka lambat sembuh. Okay, konsep luka lambat sembuh ni cikgu dah terangkan dalam sesi kelas kita yang lepas. Okay, kemudian kita tengok sekarang ni kelas, kita ada penyakit yang keempat seterusnya adalah tekanan darah tinggi. So, kenapa boleh jadi tekanan darah tinggi ni? Satunya adalah sebab awak mengambil makanan yang tinggi kandungan garam. Kalau tadi gula ni garam untuk jangka masa yang panjang. Kemudian kalau kita ambil banyak sangat makanan yang banyak kandungan garam ni, dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okay, so dapat yang ini. Okay kelas, kita pergi pada yang ini. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okay. So kita tengok kesihatan badan kita ni sebenarnya dia bukan sahaja dipengaruhi oleh jumlah kalori yang menepati keperluan. Okay, walaupun kita ambil makanan tu, kita jaga dia punya kalori tu betul-betul. Kita tahu okay hari ni kita kena ambil berapa-berapa kalori. Okay, tetapi dia tak semestinya tahu kalau kita makan walaupun kita ikut kalori, tapi kadang-kadang kita boleh juga dapat penyakit ni sebab dia bergantung pada corak pemakanan kita, seperti waktu makan kita ataupun jenis makanan kita. Janganlah bila awak tahu kita jumlah kalori sehari yang kita boleh ambil pada hari ini adalah berapa-berapa, awak ambil jenis makanan contohnya macam yang cikgu tunjukkan kat gambar rajah sebelah ni. Awak ambil McDonald's, awak makan burger, kemudian awak minum air Coca-Cola, air Pepsi, okay, and then waktu makan tu kalau tengah hari tu sepatutnya kita makan pukul 11 hingga 12. Tapi awak makan pukul 2 hingga 3. So pada ketika itu sebenarnya kita punya organ-organ dalam badan kita ni dia dah kena bekerja untuk buat fungsi dia yang lain. Tapi kita salah konsep. Kita makan dan kita ganggu dia punya cara kerja dia kat situ. Okay, jadi tak baguslah kat situ. Okay, so di Malaysia, okay, kita pun tahu kan dekat negara kita ni terdapat banyak sangat jenis restoran. Okay, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi 24 jam. Kadang-kadang dia boleh delivery kat kita. Jadi kita pun rasa seronok, suka, senang bila ada makanan segera ni. Okay? Okay, so kita tengok kat sini kesan kalau kita makan makanan segera ni dan makanan rapuh. Makanan rapuh tu contohnya macam jajan-jajan yang awak makan lah. Okay, kita tengok ni satu persatu kat sini. Okay, satu, kalau kita makan makanan segera, dalam makanan segera tu sebenarnya dia tak tengok pun berapa kalori yang ada, berapa gula, berapa kandungan garam dia, okay? Dia asal sedap saja. Kita makan pun sebab sedap rasanya kan, jadi kita pun tak fikir benda tu. Alright, so kalau makanan segera ni, dia ada gula yang berlebihan. So gula yang berlebihan ni kelas, cikgu dah cakap banyak kali kan, dalam kelas yang lepas tu, dia boleh meningkatkan risiko untuk kita dapat obesiti. Okay, obesiti maksudnya kegendutan. Kita lebih berat badan, maksudnya BMI kita tu lebih daripada 24. Okay, so kat sini cikgu tulis BMI lebih daripada 24. So kalau lebih daripada 24 tu dah tak cantik lah, kita dah overweight sebenarnya. Overweight ni ataupun lebih berat badan ni dia ada banyak jenis. Di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 tu dah kronik lah tu. Okay, and then gula ni dia akan merosakkan gigi. Okay, dan seterusnya kita akan ada risiko awal untuk kita menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Okay, yang ini yang kita takut. Kalau dah ada kencing manis ni,
Kalau dah kronik sampai dah kena cucuk insulin tu, cikgu tak tahulah nak cakap macam mana dah. Okey, yang kedua kita tengok yang ni pula. Garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Okey. Kemudian ni, yang ketiga, makanan segera ni dan makanan rapuh ni dia tiada kandungan berkhasiat. Jadi bila kita tak cukup karbohidrat ni, tak cukup protein, tak cukup banyak gula, banyak garam, banyak lemak aja. Jadi dia akan menyebabkan kita ada malnutrisi. So ingat balik kelas, malnutrisi ni sebenarnya apa yang cikgu dah cakap hari tu. Okey. Malnutrisi ni maksudnya kelebihan atau kekurangan nutrien makanan dalam kita punya makanan tu. Okey. Kemudian yang keempat kita tengok. Kafein. Kafein ni dia boleh ada dalam minuman yang bergas ataupun kopi dan sebagainya lah. So dia dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan ketagihan. Contohnya kan kalau kita suka sangat minum Nescafe Ice. Pagi-pagi nak minum Nescafe Ice. Dulu saya ada ketagihan macam ni. Okay. Tapi alhamdulillah boleh overcome benda ni. Sebab bila kafein banyak dalam darah ni, dia menyebabkan saya rasa ketagihan. Kemudian tu menyebabkan kita ni cepat sangat nak pergi ke toilet, nak buang air sebab dia menyebabkan pengumpulan air dalam badan. Kemudian satunya susah tidur. Malam-malam dia susah nak tidur sebab kita dah minum air kopi, kita dah ambil Nescafe. Jadi dia boleh menyebabkan keadaan susah tidur, kita risau, kadang-kadang kita punya denyutan jantung pun jadi macam laju daripada biasa. Dan yang paling utama sekali, kafein ni dia menyebabkan kita rasa ketagih. Kalau tak minum sehari tu, saya rasa macam hari tu saya macam teringat-ingat nak kena juga tapi kena lawan. Sekarang ni alhamdulillah okey dah sikit. Okey, yang kelima yang terakhir, pewarna. Sebenarnya dalam makanan segera ni dia banyak pewarna dan pemanis tiruan. Jadi pewarna dan pemanis tiruan ni kelas, dia kalau kita terlalu banyak ambil dia, kita kerap sangat ambil makanan segera, makanan rapuh ni, dalam jangka masa yang lama dia boleh menyebabkan kita dapat kanser. Kemudian yang ini kemandulan. Maksudnya kemandulan ni kita bila dah kahwin nanti tak boleh dapat anak. Okey, sebab disebabkan oleh kita punya rutin makanan kita yang sangat suka makanan-makanan segera ni. Okey, kencing manis, diabetes mellitus, last sekali kerosakan hati dan ginjal. Hati dan ginjal ni kalau rosak, susah nanti. Mana kita nak cari ganti dia? Bukan senang kita nak cari orang yang boleh ditemukan hati dengan ginjal pada kita. Okey, dapat ni. So, kalau boleh bukanlah cikgu tak bagi makan makanan segera. Boleh, tapi kurangkan. Sebulan sekali pun dah cukup. Okey, kita tak nak kan semua orang jadi macam dia ni. Nampak? Perut dia gendut, makan pula burger, air, gas lagi, makan fries lagi. Okey, makan biskut lagi, makan kek, makanlah segala mak nenek yang dia nak makan. Okey, kita pergi pada tajuk 2.2 ni. Tadi cikgu dah ajar keperluan nutrien oleh manusia. Okay? Kalau macam manusia, kita perlukan nutrien untuk kita hidup. Sama juga macam tumbuhan. Tumbuhan pun perlu nutrien untuk dia membesar, untuk dia tumbuh, untuk dia hidup. Jadi kita akan tengok keperluan nutrien oleh tumbuhan ini tak sama macam manusia. Macam manusia kita perlukan karbohidrat, kita perlukan protein, kita perlukan lemak, garam mineral, serat dan sebagainya. Tapi tumbuhan tak ambil semua benda tu. Jadi kita akan tengok nutrien apa yang diperlukan oleh tumbuhan ni untuk dia membesar. Okey. So keperluan nutrien oleh tumbuhan ini kelas, okey, selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan. Okey, satu untuk pertumbuhan dia, perkembangan dan juga pembiakan dia. Okey. Yang kedua, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan kelas, kita kelaskan dia kepada dua kumpulan. Satunya kumpulan makronutrien, yang kedua kita panggil dia mikronutrien. So kena ingat kalau macam manusia kita tak ada makronutrien, mikronutrien. Kalau untuk tumbuhan, kelas makanan mereka ini kita bahagikan dia kepada makro dan mikronutrien. Nanti cikgu explain apa maksud makro, apa maksud mikro. Okey, yang ini kelas. Alright, kita tengok makronutrien. Perkataan makro. Makro ni merujuk kepada banyak. Kalau mikro, kecil atau sedikit. Jadi, cikgu boleh katakan untuk makro dan mikro ni, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Kalau mikro, sebab maksud mikro ni kecil, maksudnya nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sikit je. Okey, kita tengok dulu yang ini. Contohnya, contoh makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak, satunya adalah nitrogen.
Nitrogen ni penting sebab dia nak bentuk klorofil. Klorofil ni pula selain daripada buat fotosintesis, dia memberi warna hijau pada tumbuhan. Okey. Dan magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan hidrogen. Jadi ada 9 unsur ataupun nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan yang kita katakan dia makronutrien dan awak mesti kena hafal yang ini. Okey, tak ada cara lain, kena hafal je. Awak buatlah akronim macam mana sekalipun. Okey, janji dapat hafal. Okey, apakah mikronutrien ataupun nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit? Contohnya boron, bukan boroi boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan juga zinc. Jadi ada 6 nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sikit je. Tapi walaupun dia perlukan dalam kuantiti yang sedikit, okay, dia tak boleh kalau tak ada langsung. Sebab kalau tak ada boron langsung pada tumbuhan tu, nanti tumbuhan tu akan mati. Nah, dia macam tu. Dia mesti ada walaupun dia perlu dalam kuantiti yang sedikit. Okey, kita tengok ni sekarang ni kelas. Kat sini pun ada tulis makronutrien ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, so contohnya macam nitrogen ni. Okey, so nitrogen ni, sebab tadi cikgu dah bagi hint awal kan, nitrogen ni penting untuk klorofil. Jadi selain daripada klorofil tu, dia penting untuk sintesiskan protein. Maksud sintesis ni, dia mengeluarkan protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Okey, kemudian dia membantu pertumbuhan dahan dan juga daun. Kemudian dia meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey, fosforus pula, okey, dia sintesiskan protein dan asid nukleik. Kemudian dia menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Okey, kalium. Okey, kalium ni dia penting untuk sintesiskan protein. Kemudian menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Contohnya yang macam ni. Ini awak dah belajar waktu tingkatan 4, pembahagian sel. Kemudian memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. So kalium ni pentinglah untuk dia protect tumbuhan tu daripada sebarang serangan penyakit. Okay. Alright, kita pergi pada magnesium pula. Okay, awak boleh nampak. Magnesium simbol dia Mg. Okay, so magnesium ni komponen penting dalam klorofil. Okay, kalsium pula. Kalsium ni mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Okay, gentian gelendong ni ingat tak? Yang ini, gentian gelendong ni yang ada ni. Jadi kromosom akan duduk kat sini. Ni gentian gelendong. Okay, waktu pembahagian sel. Kemudian membantu pertumbuhan meristem, hujung, pucuk dan akar. Okay, so dia bantu kat sini. Hujung pucuk dengan hujung akar. Jadi kalsium ni akan diambil oleh akar dalam tanah. Okay, yang seterusnya kita tengok sulfur. So sulfur ni fungsi dia adalah untuk mensintesiskan protein dan juga klorofil. Membantu perkembangan buah. Menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Dah habis dah. Kemudian yang ini pun penting ni. Oksigen. Okay, oksigen ni terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Okay, respirasi ni sebenarnya apa? Respirasi ni adalah sistem pernafasan. Macam kita lah, kita bernafas guna oksigen. Oksigen tu kita dapat daripada mana? Hasil daripada tumbuhan. Kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu pergi mana? Dia terapung-terapung ke atmosfera ni akan ditangkap oleh tumbuhan untuk dia buat fotosintesis. Okey, ini adalah karbon dan hidrogen kelas. Jadi, karbon dan hidrogen ni dia sangat-sangat penting untuk membina gula atau kanji semasa fotosintesis. Jadi, gula dan kanji ni adalah hasil fotosintesis. Okey, sains awak ni, KBSM ni, cikgu tengok dia sangat simple. Kemudian dia sangat penting untuk membina selulosa. Jadi dekat mana selulosa ni ada? Selulosa ni ada pada dinding sel. So dinding sel dibina daripada selulosa. Sebab tu bentuk tumbuhan dia tetap. Nampak bentuk dia tetap macam ni. Dia tak berubah, dia sama je bentuk dia. Okey, tak macam manusia. Manusia dia, sel dia, bentuk dia macam ni. Dia boleh jadi macam-macam bentuk. Sebab kita tak ada dinding sel. Okey, dapat
Kemudian kita tengok pula kelas mikronutrien. Fungsi dia satu persatu. Okey, mikronutrien, tadi cikgu dah bagi tahu dia adalah satu unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sikit je. Okey? Kemudian kita tengok boron. Boron, tahu? So, boron ni dia mensintesiskan klorofil dan dinding sel. Dia sintesis. Sintesis ni maksudnya dia merembeskan, dia mengeluarkan, menghasilkan. Macam tu. Membantu pembentukan buah dan biji benih. Okey, kemudian kita tengok ferrum. Ferrum ni adalah nama lain bagi besi. Okey, besi. So, besi ni ataupun ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Yang muda-muda ni dah diperlukan besi sebab dia nak tumbuh jadi pokok yang besar, pokok yang matang. Okey, so dia membantu juga respirasi sel. Kemudian kuprum. Kuprum ni ataupun nama lain dalam bahasa Inggeris kadang-kadang awak dengar, macam pernah dengar copper. Kuprum lah tu. So, kuprum ni dia terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Okey, molybdenum. Okey, kita guna singkatan MO. Molybdenum. Okey, so molybdenum ni dia mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan, dan kita ada mangan. Mangan ni terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Okey, kita ada zinc. Zinc ini dia sangat penting walaupun diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, tapi dia penting untuk bantu sintesis protein dan pembentukan klorofil. Dan dia juga membantu pembentukan daun. Awak perasan tak? Semua mikronutrien ni cikgu start dengan perkataan membantu-membantu. Maksudnya dia mesti bekerjasama dengan makronutrien. Okay? So makronutrien kalau tak ada bantuan daripada mikronutrien ni, walaupun dalam kuantiti yang sedikit, dia tak boleh nak sintesis apa-apa. Okay? Alright, kita pergi yang ni kelas. Sebenarnya kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan ni sebenarnya kita akan ada kerja lapangan di padang sekolah kita. Okay, cikgu akan suruh awak pusing satu padang, satu sekolah ni, cari daun-daun yang bermasalah kat sekolah kita. Kemudian kita akan kaji daun tu, bawa buku teks bersama-sama dan kita akan tengok. Okey, kita nampak ada bintik-bintik warna kuning. Jadi kita tahu itu adalah disebabkan oleh kekurangan apa. Mungkin nitrogen, mungkin fosforus, mungkin kalium. Okey, jadi nitrogen, fosforus dan kalium ni kelas, okey, kita labelkan dia sebagai NPK, adalah 3 unsur yang paling penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Okey? Okey, tumbuhan yang sihat. Awak nampak dekat sebelah. Tumbuhan sihat kita nampak kan dia ada bunga yang cantik, daun pun warna hijau dia cantik, batang yang kukuh, dia tumbuh subur. Itu adalah istilah untuk tumbuhan yang sihat. Okey? So kita tahu kalau tumbuhan yang sihat, pertumbuhan-tumbuhan dia normal. Batang tumbuhan dia kuat macam awak tengok kat gambar sebelah. Okey, daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. So bahagian pucuk dia mesti kecil dulu. Okey, warna hijau muda. Okey, daun di bahagian bawah besar dan dia berwarna hijau tua sebab yang bawah ni dia tumbuh dulu. Bila dia dah tumbuh dulu, dia akan makin banyak tu dia semakin ke atas. Kenapa dia semakin ke atas? Sebab dia perlu menangkap cahaya matahari untuk buat fotosintesis. Okey, penghasilan bunga dan buah normal. Pertumbuhan akar dia pun cantik je nampak. Dia ada akar rambut. Okey, kita tengok tumbuhan yang kekurangan nitrogen ni. Okey, satunya, tumbuhan tu terbantut. Apa-apa tumbuhan sekalipun, kalau dia kekurangan nitrogen, dia kekurangan fosforus, dia kekurangan kalium, NPK tadi, semua pertumbuhan dia akan jadi terbantut. So, boleh tengok gambar ajar kat sebelah macam cikgu tunjuk tu. Batang tumbuhan dia lemah, lembik. Nak pegang batang daun pun susah. Kita tersentuh sikit dia dah luruh daun tu. Okey, kemudian daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Walaupun dia masih lagi dalam keadaan pucuk tu, dia mudah sangat gugur. Kemudian daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat ataupun kuning. Kat sini awak nampak kuning. Kalau kuning ni maksudnya dia kekurangan nitrogen sebab dia tak ada klorofil. Okey, penghasilan bunga dan buah terbantut. Okey, bila daun ni color macam ni, ada banyak kuning, kita katakan daun ini mengalami klorosis. Maksudnya kurang klorofil. Klorofil kan warna hijau. Jadi bila dia kurang klorofil, dia tak bagi daun tu warna hijau. Daun tu jadi klorosis, dia warna kuning. Okey, sebab kekurangan nitrogen. Kenapa cikgu kata kurang nitrogen boleh jadi klorosis? Sebab
nitrogen ini adalah satu unsur yang sangat penting untuk membina klorofil. Okey, pertumbuhan akar dia masih lagi normal. Cuma bahagian atas dia tu macam tak berapa elok. Okey, kalau kekurangan fosforus pula. Okey, awak nampak kat situ. Okey, satunya nampak cikgu dah kata tadi, pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut, lambat membesar, lambat matang. Okey, batang tumbuhan tu lemah, lembik je, tak boleh nak menyokong daun-daun pun. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Okey, minta maaf sekejap. Okey, kita nampak daun dekat bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung. Awak nampak dia bergulung kat sini. Kan? Dan tepi daun ni warna perang. Kita dah tahu daun tu dia nak layu. Jadi pertumbuhan akar dia pun tak cantik, nampak? Penghasilan bunga dan buah terhenti. Pertumbuhan akar dia pun merosot. Okey. Kemudian tumbuhan yang kekurangan kalium. Okey. Kita tengok apa kekurangan dia. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut, mati sebelum matang, batang tumbuhan dia lemah sangat. Ni kurang kalium Kemudian daun di bahagian atas bertumpuk perang. Atasnya ada dot warna perang. Hujung bergulung dan klorosis. Bila cikgu sebut je klorosis, awak tahu dia tak ada klorofil kat situ. Dia daun dia jadi warna kuning. Okay? Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah pun tak boleh, terhenti. Pertumbuhan akar dia bukan merosot, dia dah berkurang. Masih lagi mengeluarkan akar tapi bukan banyak macam yang sepatutnya. Okey, kemudian kita pergi pada tajuk ini kelas 2.